Baik, cikgu nak tanya kamu tadi, macam mana kamu rasa kita akan jalan kat eksperimen ni? Kita akan isi kat atas tu, tapi macam mana kamu rasa kita akan jalan kat eksperimen ni? Kita nak tengok relationship antara P dengan V. Mana satu yang kita boleh manipulasikan, P ke V? Kalau berdasarkan gambar rajah ni. V. V. Macam mana kita nak manipulasikan isi padu dia? V tu isi padu kan? Macam mana kita nak manipulasikan isi padu dia daripada gambar ni? Apa yang kita boleh buat? Laraskan dia punya omboh. Kita akan tekan omboh ni. Jadi bila kita tekan, isi padu dia bertambah ke berkurang kat dalam bekas ni? Kurang. Bertambah. Berkurang. Berkurang. Okay, jadi dalam ni ada gas kan? Jadi dalam pisagari ni ada gas. Okay, maknanya kita biar pisagari kita start dia punya omboh tu jauh macam ni. Boleh dah cikgu terconteng ni. Jadi dalam ni ada gas. Jadi kita buat apa? Kita tekan omboh ni. Jadi kita tekan. Jadi bila kita tekan omboh ni, isi padu ni akan berkurang. Apa kamu rasa hubungan antara isi padu dengan tekanan ni? Apa jadi dengan tekanan dia bila isi padu dia berkurang? Tekanan dia bertambah. Betul. Apabila isi padu berkurang, tekanan akan bertambah. Okay, pandai. Itu observation kan? Okay. Jadi kita nak isi ni. Kalau inference, macam mana kita nak buat statement untuk inference? Kita kena tulis guna perkataan mempengaruhi. Jadi kat sini apa yang mempengaruhi apa? Mempengaruhi. Isi padu. Isi padu mempengaruhi tekanan gas. Betul. Isi padu mempengaruhi tekanan gas. Tekanan gas. Okey, kalau hipotesis kita kena pakai semakin. Jadi macam mana ayat untuk hipotesis kamu? Ataupun apabila jika maka. Semakin bertambah isi padu. Betul. Semakin bertambah isi padu, apa jadinya tekanan dia? Bertambah isi padu. Semakin bertambah. Dia berkadar semakin bertambah isi padu, semakin berkurang tekanan sebab dia tekanan gas. Dia terbalik, dia songsang. Dia nanti kita tengok graf dia berkadar apa kita panggil tu kalau terbalik macam ni? Semakin berkadar songsang. Berkadar songsang. Semakin bertambah isi padu. Kalau kata kamu pakai jika maka boleh, jika isi padu gas bertambah macam tu. Tekanan gas akan berkurang, sama saja. Semakin bertambah isi padu gas, semakin berkurang. Berkurang tekanan gas. Okay, tujuan. Jadi ni tujuan eksperimen kita. Tujuan eksperimen kita pakai perkataan untuk mengkaji. Untuk kaji apa? Hubungan. Ayat atas ni. Untuk mengkaji hubungan antara tekanan dan isi padu bagi suatu gas. Untuk mengkaji hubungan antara isi padu dan tekanan ni tak apa, terbalik pun tak apa. Okay, asalkan kamu sebut dulu. Bagi suatu gas. Okey, jadi pemboleh ubah kita. Pemboleh ubah dimanipulasi apa? Isi padu. Isi padu gas. Ataupun isi padu gas dalam ni. Tengok dah, cikgu salah hijau dah. Nak tulis dimanipulasi, lepas tu tengah cakap pasal isi padu, dia jadi isi padu kan. Dimanipulasi. Yang manipulasi kita isi padu, ingatlah dimanipulasi yang kita ubah dalam eksperimen isi padu. Isi padu gas. Jadi kat sini selalunya kita akan tulis sekali simbol dia. Simbol untuk isi padu apa tadi? Volume. V besar. Volume. Boleh? Volume. Alright. Yang bergerak balas apa? Tekanan. Tekanan gas. Bergerak balas. Okay, jadi bergerak balas pun sama. Kita kena tulis kuantiti fizik. Jadi kita kena tulis tekanan gas. Kita tak boleh kata bacaan tolok Bordon. Boleh? Tak boleh, salah. Jadi kita kena berbual kuantiti fizik dia. Tekanan gas. Apa simbol untuk tekanan? P for pressure. P ni banyak tau simbol dia. Sebab tu pelajar kadang-kadang dia tengok simbol je, lepas tu dia kata P ni sama simbol dengan power kan, dia tersalah formula. Ni kamu kena ingat lah P untuk pressure ni betul-betul apa maksud dia. Jadi apa yang dimalarkan? Jisim gas dan satu lagi? Suhu. Suhu gas. Suhu gas. Suhu simbol dia apa?
T. T besar. T boleh, theta pun boleh lah. Dua-dua boleh. Cikgu suka T. Cikgu tak suka theta sebenarnya. Okay. Ni radas tambahan ni berdasarkan gambar ni lah. Alright. Jadi kita kena ada omboh. Jadi kalau fizik campur je radas tambahan. Yang penting kita kena ada alat untuk baca tekanan ni. Tolok Bordone kamu. Tolok Bordone. Bordone. Lepas tu kita kena ada omboh. Lepas tu kita kena ada picagari. Ada benda lain tak yang kita perlu? Tiup getah. Kaki retot kamu tu. Semua yang kita label tu lah. Jadi kalau dia nak susunan radas, gambar ni. Kaki retot. Tapi kamu sebab tak ada paper 3 bertulis kan. Jadi mungkin kamu kena isi je lah. Lab report ni macam ni, kamu kena isi benda-benda macam ni. Gambar mungkin kamu kena lukis daripada setup kamu sendiri. Okay, jadi yang ni tak ada jam randik ke apa, tak perlu ambil masa sebab kita akan laraskan je ni kan. Lepas tu picagari kamu memang ada skala jadi tak perlu pembaris. Okay, mari kita tengok eksperimen ni. Cikgu ada simulasi dia. Jadi cikgu nak kamu buat sendiri tau ni. Jadi cikgu, kamu klik je, kamu nampak tak dia ada pages ni. Kalau keluar link sini maknanya cikgu bagi kamu klik, lepas tu cik allow. Okay, lepas tu dia akan buka untuk kamu, beritahu cikgu kalau tak boleh. Kalau tak boleh, kamu boleh share data dengan kawan kamu. Okay, jadi gambar dia kecil, cikgu zoom kan pakai cikgu punya laptop. Nampak tak eksperimen dia? Boyle's law. Nampak? Nampak? Nampak lah. Jadi yang besar ni kamu yang tolak Bordone lah. Tolak Bordone kamu. Okay. Jadi sekarang ni ini picagari kamu. Dia kata drag this. Jadi kita heret dia. Bila kita heret dia akan isi data dalam table ni. Magic kan? Okay, mari kita. Jadi first kali kamu tengok ni. Picagari kita sambung kepada tube ni kan. Jadi dalam tube ni ada gas ke tak ada gas? Ada tak gas dalam ni? Ada. Ada gas boleh. Jadi untuk first reading nampak tak kat sini picagari kamu 30 kan, 30 kan, 30 ml kan. Jadi kalau kamu klik dia, nampak tak dia keluar 35.00. Kalau kamu punya tak cantik tak apa no. Kalau 35.04 pun tak apa. Jadi 35 sedangkan yang ni 30, maknanya dalam tube ni ada berapa banyak gas? 5 ml. Boleh? Jadi dia akan keluar ke automatik. Jadi 30, lepas tu dia bacakan kamu punya tolak Bordone ni, kamu tak payah baca. 14.70. Okay, jadi kita buat apa? Kita heret ni, jadi kita angkat ni naik atas, pergi ke 25. Lepas tu kita lepaskan dia. Okay, jadi bila kita lepaskan dia akan masukkan dalam table kamu maklumat dia. Jadi yang ni 30 lah ni sebenarnya. Tadi nampak tak cikgu buat kat 25. Tapi sebab ada 5 ml dalam kamu punya tube ni, jadi semua sekali dia akan jadi 30. Jadi dia akan keluar reading pressure. Jadi kamu ambil 5 bacaan. Jadi 30, lepas tu kamu pergi 25, lepas tu 20, 15, 10 sampai kamu dapat 5 bacaan. Kamu angkat dia lagi sampai 20. Lepaskan. Jadi yang ni 25 ni. Yang ni kamu boleh ambil satu tempat perpuluhan. Okay. Jadi 35, 30, 25. Yang ni kamu punya bergerak balas kan. Jadi yang ni kamu ambil je bacaan dia. Okay, ambil 2 tempat perpuluhan. Jadi sekarang ni dah 25, jadi kita angkat lagi sampai dia jadi 15. Okay, yang ni bacaan kamu yang 20. Okay, lepas tu angkat lagi 10. Ni senang. Kalau dah lab kamu kena baca ni sendiri. Yang ni tak apa, dia dah bacakan untuk kamu. Kita easy peasy kan sikit kerja je. Alright, dah habis dah. Jadi bila dah siap ni, kamu nampak tak sekarang ni unit dia dalam volume ni dalam mililiter. Yang ni tak apa kita ambil. Tapi pressure ni dalam pound square inch, nampak tak? PSI. Jadi cikgu nak kamu convert kan, rajin sikit kamu convertkan PSI tu kilopascal. Jadi kita pakai converter online kalau kamu type convert unit ataupun nanti cikgu bagi link untuk kamu convert unit, kamu boleh convertkan daripada PSI tu ke kilopascal, kamu ambil 2 tempat perpuluhan. Clear? Kamu ambil 2 tempat perpuluhan. Okay, jadi yang tadi tu, yang Boyle's law tadi tu kamu copy kan. Jadi katakan copy, kamu print screen kan kalau kamu pakai laptop. Jadi bila print screen, macam ni dia akan, kalau cikgu punya, cikgu ada print screen yang picit print screen, dia boleh print screen kan macam ni. Okay, lepas tu kamu copy. Lepas tu senang sikit kamu salin data tu dalam table. Right, jadi yang ni table kita. Cikgu salin dah. Okay,
Jadi cikgu dah copy paste dah supaya cikgu boleh baca senang. Lepas tu cikgu dah convertkan jadi kilopascal. Di dalam table kamu ada 3 kolom. Kolom isi padu, kolom tekanan dengan kolom 1 per ni betul ke yang cikgu baca ni? Betul. Yang ni 1 per yang ni 1 per yang mana yang bergerak balas tadi? P kan? Yang ni 1 per P. Bukan 1 per V. 1 per P. Mana 1 per V, betul lah 1 per V. Yang ni kita buat 1 per V 1. Sebab apa? Sebab kalau kita plot graf, kita akan plot 2 graf untuk yang ni. Kita akan plot graf isi padu, tekanan melawan isi padu sebab isi padu ni kamu yang manipulasi kan. Jadi kita akan plot 2 graf. Graf P melawan V dan P melawan 1 per V. Kalau kamu plot P lawan V tadi, kamu dapat apa hubungan tadi antara isi padu dengan tekanan tadi? Hubungan dia macam mana? Berkadar songsang. Berkadar songsang. Ni cikgu plot ni pakai Desmos. Kalau kamu nak pun boleh. Okay, cikgu dapat graf gini. Yang ni hubungan berkadar songsang untuk data yang cikgu dapat. Nampak? Ni kalau kamu plot by hand pun kamu akan dapat cantik lah. Sebab kita pakai app. Jadi kamu plot graf kamu, yang ni graf nombor 1, kamu dapat P melawan V, dapat graf berkadar songsang. Lepas tu kan kamu ingat lagi tak, kalau berkadar songsang, kita songsangkan paksi X ni, kita akan dapat hubungan yang berkadar langsung. Jadi kalau kita plot graf P melawan 1 per V, kita dapat graf comel yang kedua ni. Kita dapat graf garis lurus. Jadi bila kita dah dapat ni, baru kita boleh tulis hubungan ni lah, kita tahu hubungan antara P dan V tu. Di dalam kesimpulan ni, cikgu nak kamu nyatakan hubungan antara P dan V tu. Di P dan V adalah berkadar songsang. Jadi kamu tulis dalam kesimpulan dia, P dan V berkadar songsang. Lepas ni kita akan guna kita punya table dan kita punya graf ni, kita akan ada soalan kiraan untuk bahagian ni. Jadi cikgu nak semua settlekan dulu lah dia punya eksperimen. Untuk minggu depan kita akan buat macam kelas untuk kiraan pula. Sebab kita akan ada 3 biji formula baru. P dan V berkadar songsang. Okey, faham tak takat ni eksperimen yang pertama? Faham tak? Faham? Faham nak? Faham. Nanti kamu pun klik je link tu nah. Jadi yang kamu kena buat kerja sikit, taklah susah sebenarnya. Kamu tukarkan PSI ni jadi kilopascal. Nanti cikgu akan bagi kamu link untuk tukar unit tu, kamu tukar kan. Sebab kita nak pakai unit SI lah, kita kata. Jadi kita pakai kilopascal, senang sikit. Lepas tu 1 per V ni kamu ambil V tu kamu songsangkan. Cikgu rasa betul ke tidak cikgu songsangkan V ni? Tentang cikgu tu seorang Pascal. Tadi cikgu buat cepat-cepat lah. Nanti cikgu check balik. Okay. Tapi cikgu dapat graf cantik lah. Okay. Alright. Jadi hubungan kita yang kedua adalah hubungan isi padu dengan suhu. Siapa ingat yang ni eksperimen hukum apa? Hukum apa yang ni? Yang hukum kedua kita? Hukum Charles. Betul, hukum Charles. Jadi sini hukum Charles. Alright, jadi hukum Charles pun sama, kita ada eksperimen dia. Nanti cikgu akan klik untuk kamu tengok yang ni eksperimen hukum Charles dia. Jadi nampak tak, dia ada pembaris. Lepas tu diikatkan satu tiub kapilari pada pembaris tu. Kamu tahu tiub kapilari apa? Ingat lagi tak? Tiub kapilari tu tiub apa? Tiub yang dalam dinding termometer tu. Betul, tiub yang halus. Maknanya kamu ada tiub kaca yang dalam dia ada tiub halus. Dalam tiub halus tu kita ada gas, nampak tak yang ni? Yang gambar cikgu yang belah kiri ni ada gas, lepas tu ada cecair purple ni, nampak tak? Jadi kita ada gas yang terperangkap. Okay, yang ni gas terperangkap kamu. Jadi dia diperangkap oleh asid sulfurik ni. Kat atas ni kita bubuh asid sulfurik. Gas terperangkap. Jadi tujuan kita bubuh asid sulfurik sebab sifat asid sulfurik ni dia mengeringkan gas tu. Maknanya dia serap semua wak air yang ada. Betul tak? Ada sifat macam tu asid sulfurik, betul tak? Jadi kita nak dalam tu tak ada wak air. Gas tu gas yang kering lah kita kata. Jadi yang ni gas terperangkap itu panggil. Jadi kita pakai asid sulfurik kat situ. Asid sulfurik pekat. Sikit je lah, setitik. Okay, jadi sebab kita buat asid sulfurik, bila kita panaskan air ni, kamu rasa kat sini boleh bergerak tak dia punya volume kat sini? Boleh berubah-ubah tak? Boleh. Boleh. Jadi bila kita panaskan,
isi padu gas terperangkap ni bertambah ke berkurang kamu rasa? Bertambah. Dia akan bertambah. Jadi kamu akan nampak acid sulfurate ni naik atas. Jadi kita start dia dengan suhu rendah, sebab tu kamu nampak kita bubuh ais. Kita start dengan suhu yang 0 darjah Celsius kan. Tujuan dia supaya kita boleh dapat banyak data. Faham? Sebab kita kena pastikan dia dalam 2 langkah berjaga-jaga, pastikan kamu punya tube kapilari dengan asid sulfur pekat ni tenggelam sepenuhnya di dalam air. Kita tak boleh biar dekat udara. Maknanya kita tak boleh menaikkan dia sampai dia keluar daripada lebih daripada paras air ni, sebab nanti kita akan dapat ralat pada kita punya graf. Jadi sebab tu kita start dengan suhu yang rendah supaya gas terperangkap ni isi padu dia start kecil. Jadi bila kita panaskan dia, isi padu dia akan bertambah. Kamu akan nampak acid sulfurate tu naik. Jadi yang kat sini kita manipulasikan adalah siapa yang kita ubah? Suhu. Ya, kita akan ubah suhu. Jadi suhu senang kan, kita boleh catat. Maknanya tiap-tiap kali suhu kamu meningkat daripada 10 jadi 20 jadi 30, kita akan baca isi padu yang terperangkap ni berapa berdasarkan pembaris ni punya skala. Jadi kalau kata eksperimen ni kita akan guna pembaris. Pembaris ni mewakili isi padu terus. Maknanya kita boleh baca yang tu nilai isi padu kamu sebab tube kapilari kamu sangat halus. Ketinggian dia sama dengan isi padu dia, kita anggap macam tu. Okay. Jadi untuk eksperimen ni apa inference dia? Apa yang mempengaruhi apa? Suhu mempengaruhi Suhu mempengaruhi tekanan gas. Bukan tekanan. Apa yang berubah tadi? padu. Isi padu. Isi padu. Suhu mempengaruhi isi padu. Isi padu gas. Sebut gas kat ujung tu sebab kita tengah buat eksperimen pakai gas. Dia apa hipotesis dia? Semakin bertambah suhu, semakin bertambah isi padu gas. Betul. Semakin bertambah. Okay, jadi yang ni berkadar apa kita panggil? Langsung. Berkadar langsung ataupun berkadar linear, nanti kita tengok. Semakin bertambah suhu, semakin bertambah semakin bertambah isi padu gas. Okay, tujuan kamu tahu lah, untuk mengkaji hubungan antara suhu dengan isi padu. Okay. Kaji hubungan. Ni kamu habiskan daripada tajuk atas ni. Ni tujuan. Okay, pembuluh ada yang dimanipulasi. Suhu tadi simbol dia apa? Suhu? T. Alright, T. Punya bergerak balas? Isi padu. Balas kita isi padu. Padu gas. V. Apa yang dimalarkan? Jisim dan tekanan gas. Jisim dan tekanan. Tekanan gas. Okey. Kalau kamu tulis bergerak balas tu panjang, yang ni kan kalau ikut gambar rajah ni kan panjang turus udara terperangkap pun boleh. Tapi yang tu susah nak ingat kan. Tulis je isi padu gas. Senang. Okay, ataupun kalau dalam buku mungkin tulis panjang turus udara terperangkap. Dia antara dua. Jadi radasan bahan dia semua ni lah dalam gambar ni. Jadi kamu yang penting kamu kena bawa alat pengukur dia. Jadi kena bawa termometer dan pembaris mesti ada. Okay. Yang lain-lain ni alat-alat untuk pemanasan kamu. Kasar dawai, tuku kaki 3, penuh Bunsen. Right. Lepas tu tolong semua benda ni lah. Okay. Dia ni prosedur ya. Gelang getah untuk apa? Gelang getah sebab tube kapilari tu asing dengan baris. Jadi nak bagi dia secure kita kena ikatkan gelang getah tu dengan pembaris dengan gelang getah dua-dua orang lah. Faham? Jadi kita sebab tube ni asing dengan baris. Jadi kita kena ikat dia dengan gelang getah. Alright. Mari kita tengok simulasi dia. Yang ni pun ada simulasi. Sama juga. Kamu klik kat gambar ni, nampak kamu klik kat gambar dia. Jadi allow. Alright, jadi yang ni hukum Charles kamu. Sabar tak keluar lagi. Okay, jadi konsep ni senang. Alright, sebab suhu nampak tak? Jadi suhu ni dia berada dalam Kelvin. Tapi cikgu nak kamu catat dia dalam darjah Celsius.
Tapi tak apa. Kalau Kelvin kamu ambil je suhu dalam Kelvin dulu. Lepas tu sekarang ni 298.16 Kelvin. Kamu ingat tak macam mana nak tukar daripada darjah Celsius daripada Kelvin ke darjah Celsius kita buat apa? Siapa ingat? Siapa tahu? Dia tambah. Kalau dah bagian Kelvin kita kena tolak dengan 273. Boleh? Jadi kalau tepat sikit 273.15. Jadi kalau kamu nak buang 15 kat belakang ni, kamu guna 273.15 untuk tukarkan Kelvin ke darjah Celsius, kita tolak. Maknanya sekarang ni berapa suhu dia kata? 298.15 tolak 273.15. Sekarang suhu berapa? 25. 25 darjah Celsius kan? Jadi yang ni dia ada table dia. Tengok ni table dia kat tepi ni. Shrink dia sikit. Okay, jadi yang ni table dia. Ni macam mana kita nak dapat bacaan dalam table ni? Senang je, kita ubahkan temperature ni. Jadi temperature ni tak kisah sebab ni app kadang-kadang susah kamu nak dapat nombor comel kan. Cikgu nak kamu ada 5 nilai saja. Jadi tak kisah, tak comel sangat pun tak apa lah. Dia kata kita laras ni, cikgu laras kan, kalau cikgu klik ni, nanti dia akan, bila cikgu klik ni, cikgu drag, dia akan keluar macam table macam ni, nampak tak? Dia dah plotkan graf sebenarnya, memang graf kamu dapat ukur macam ni lah. Right, lepas tu dia bagi kamu first reading tu. Sekarang ni kat suhu 310.15, kalau kamu convert dia jadi darjah Celsius tu berapa? 15 tolak 273.15. 37 lah, tak comel sangat, tak apa lah. Jadi kamu cikgu nak ada 5 bacaan kat sini. Jadi kamu drag lagi. Yang ni suhu pertama, jadi kita drag lagi dapat suhu yang kedua. Okay. Jadi kalau boleh bagi data tu jarak jauh-jauh sikit. Macam beza 10, 20, 30, 40, 50 darjah Celsius macam tu. Maknanya dalam lebih kurang, kalau kata Kelvin pun nampak. Kalau tambah 20 macam ni sama kan. Kita tambah 20 darjah Celsius sebab dia tolak terus kan. Jadi kalau 330.15 tu maksudnya 57, nampak 20 darjah Celsius bertambah. Jadi kamu drag dia bagi tambah 20 lagi macam tu. Boleh kalau kamu buat slow-slow dia comel lah. Cikgu kalut je ni dia tak comel lah. Okay. Jadi dia akan kamu nampak tak apa jadi kat volume kat sini? Nampak tak apa jadi masa kamu punya suhu meningkat? Ni boleh baca kat dia punya table. Bertambah. Daripada 27 jadi 28 jadi 30. Jadi kamu buat lagi sampai kamu dapat 5 bacaan. Okay. Lepas tu bila dah settle kamu ambil data ni sama macam tadi, kamu print screen kan, kamu ambil data dia. Okay. Dapat 5 bacaan. Okay dah cukup macam tu kan. Jadi kamu dah dapat 5 bacaan cantik macam ni. Kamu tulis dia dalam table kamu. Okay. Jadi dalam table ni cikgu nak bacaan dia dalam darjah Celsius sebab cikgu nak kamu plot dalam darjah Celsius. Darjah Celsius, lepas tu isi padu ni tak apa, kamu plotkan dalam sentimeter padu. Tak apa. Jadi yang ni salah ni, dia tulis darjah Celsius tapi dia bulan Kelvin, nampak? Jadi cikgu nak kamu betul-betul convert lah, kamu tolak cikgu tulis kat sini lah. Jadi untuk yang ni sebab dia ada 0.15 kat belakang ni kan. Jadi kamu ambil kalau Kelvin nak tukar jadi darjah Celsius, kamu tolakkan dengan 273.15. Alright, kamu tolak banyak ni, dia akan jadi dalam darjah Celsius. Kamu isi table ni kat sini, 1, 2, 3, 4, 5. Si padu ni ambil je sebiji. Ambil satu tempat perpuluhan pun tak apa. 27.3, 28.2, 29.1, 30.0, 31.0 macam tu kan. 30.8 macam tu kamu isi. Lepas tu cikgu nak kamu plot. Yang ni senang sebab dia berkadar langsung kan. Bukanlah berkadar langsung. Dia graf, dia hubungan dia bertambah-bertambah. Jadi kita tak payah plot dua. Kita plot satu graf je, kita akan plot graf V melawan T. Okay, jadi untuk yang ni special sikit kamu tengok ni. Dia bagi kamu syarat lebih sikit. Dia kata kat sini paksi theta hendaklah daripada 0 sampai 100. Maknanya kamu buat graf kamu kecil sikit yang ni. Cuba try bagi muat. Kalau tak muat kamu buat pakai Desmos. Kalau tak muat kata graf kamu cuba buat pakai Desmos. Jadi dia kata paksi theta dia, paksi theta ni paksi suhu kamu. Jadi yang ni kita akan plot siapa paksi Y, siapa paksi X, V lawan T ni. Siapa yang paksi Y? Paksi X suhu, paksi Y. Betul. Siapa disebut dulu yang tu paksi Y ingat Jadi yang ni paksi Y, yang ni paksi S. Ni paksi Y kamu
kamu punya isi padu, paksi X kamu suhu. Jadi dia kata suhu tu kena muat sampai skala, dia kata 0 sampai 100. Lepas tu mana ni? Ekstrapolasi yang plotkan semula graf L. Ni cikgu rasa kamu tak muat kot nak buat daripada negatif 300 sampai 100. Tak sure. Ini kalau kamu plot yang ni kamu akan dapat graf kamu tergantung nanti. Gini graf dia macam ni. Kalau muat boleh pakai skala yang ni pun boleh lah. Pakai skala ini terus, tak payah buat yang ni. Buat yang ni, negatif 300 ke 100 kalau muat lah. Jadi kamu punya kertas graf tu dekat tengah-tengah sikit. Alright, boleh? Cuba. Kalau tak boleh beritahu cikgu, cikgu akan tunjuk kamu macam nak buat pakai Desmos tu. Cikgu akan ke cikgu nak tunjuk siap-siap macam ni, tengok. Kita punya suhu. Tolong cikgu convertkan 31315 tu berapa dalam darjah Celsius. Cikgu tunjuk kamu pakai Desmos. 42 ni. Okey, ni 42. Yang ni 323. 52 betul? Cikgu, sorry. Yang 313 tu 40. 40. Okey, ni 40. Lepas tu yang ni 323. 50 kan? Ni comel juga cikgu ambil kan? Ni apa 60 kan? 60. 70. 80. Jadi yang ni 5. Boleh ya? Jadi ni senang tau kalau Kelvin ni. Dia tak macam Fahrenheit. Fahrenheit dia pelik sikit dia punya conversion dia. Yang ni 27.3. Yang ni sama semua. Kamu salin. Lepas tu cikgu bukakan Desmos kamu. Kamu tengok boleh ke tidak. Yang ni Desmos. Cikgu minimizekan sikit supaya senang. Kita tarik dia. Cikgu. Ya. Untuk suhu awal kita nak start tu, tak kisahlah start daripada berapa pun. Tak apa. Tapi kita start daripada kecil ke besar. Boleh? Kita buat daripada kecil ke besar. Dia tak kisah kamu start daripada suhu berapa sebab kalau kita pakai simulasi, kita boleh start suhu mana-mana lah kan. Tapi kalau kata kita buat dalam lab, kita akan start suhu kosong kan. Kalau kosong maknanya kamu start dengan 273.15 lah. Betul? Kosong darjah Celsius. Alright. Okay, jadi yang ni, okay, nampak yang Desmos cikgu nampak? Nampak? Okay, kamu picit add item ni. Nampak tak dia ada banyak-banyak ni, kamu picit table. Nampak dia ada XY. Jadi kita akan isikan graf kita kat sini lah, kat table ni. Jadi isi je suhu kamu paksi X tadi kan. Suhu dia paksi X, lepas tu isi padu kamu paksi Y. Suhu tu 40, lepas tu 50, 60, 70, 80. Okay, lepas tu kamu punya tekanan. Tekanan cikgu dah tak ingat dah apa dia nombor dia. Sekejap, kecil kan. Okay, 27.3. Kalau pakai Desmos ambil je sebiji, tak payah nak bunda-bunda. 28.18. Lepas tu 29.05. 29.92. Lepas tu 30.79. Okey, habis dah. Nampak? Dia dah plot graf kat kamu. Jadi sekarang kita nak paksi X dia tu muat sampai negatif 300 kan. Jadi kamu tengok kat belah kanan ni dia ada spanner ni, kamu picit spanner ni. Okay. Ni kamu picit spanner, kamu ubahkan paksi X tu. Lepas tu type negatif 300. Backspace kan. Okay, negatif 300. Lepas tu yang positif tu tak payah besar-besar sebab kamu punya suhu sampai kat cikgu punya tadi. Cikgu. Kan ya? Yang negatif 300 tu bukan kat paksi Y. Sebab tu skala untuk isi padu. Oh tak. Yang ni untuk suhu. Negatif 300 tu untuk suhu. Paksi X kan? Ni. Ni macam ni. Kita nak yang bukan, kita nak yang paksi suhu tu yang sampai negatif 300. Boleh? Aisyah, boleh? Boleh. Boleh nak? Graf tu memang dapat kecil macam ni. Sebab apa tahu? Sebab graf ni nanti kalau kamu tengok dalam buku teks kita akan ekstrapolasi kan. Jadi katakan yang Y ni kita tak payah ambil tinggi-tinggi pun tak apa, kita ubah skala dia.
skala Y tu bagi muat sampai 30 pun tak apa. Jadi skala Y tu kita boleh buang yang negatif dia. Okay. Kosong. Lepas tu sini dia sampai 40 pun tak apa. Okay. Enter kan. Okay. Jadi kamu dapat graf rupa gini. Okay, dia tergantung macam ni. Jadi kalau kata kamu tak suka bulat, kamu boleh edit tau. Mari cikgu ajar kamu. Jadi picit edit. Lepas tu picit Y1 ni nampak kita boleh tukar dia jadi X. Nampak tak? Tukar warna dia. Cute sikit. Warna merah. Okay. Ni dah siap ni. Dah cantik dah graf kamu. Kamu rasa okay. Muat semua kamu punya data. Kamu print screen kan pun tak apa. Okay. Cikgu rasa ataupun boleh copy ke? Tak boleh kan? Kamu print screen kan? Lepas tu cikgu print screen kan untuk kamu. Lepas tu kita ambil macam tu sajalah. Jadi kalau kata kamu buat pakai Desmos sekejap je siap. Jadi tak ambil masa yang lama. Kamu tak payah fikir panjang sangat pasal skala dia. Ni yang ni cikgu copy sebab dalam Zoom meeting kan, jadi dia ada tulis remaining meeting. Okay, jadi copy. Macam yang sebelum ni cikgu buat macam tu jugalah yang atas ni cikgu copy paste je daripada Desmos tu. Ni kamu dapat graf macam tu, so cikgu paste kan. Cikgu Ctrl V. Ni graf kamu. Nampak? Okay. Di graf ni cikgu nak kamu nampak negatif 300 tu. Okay. Jadi dia remaining time kan. Jadi kamu copy bagi nak clear lah tulisan dia Sebab apa? Nanti graf ni graf garis lurus tau. Kalau kamu nak sambung kan ambil je. Kalau cikgu punya PDF cikgu boleh conteng sini. Jadi kamu boleh kamu boleh sambungkan dia. Titik tu. Lagi comel sikit. Okay. Jadi yang ni graf kamu. Dia bukan berkadar langsung. Kita panggil kadar apa ni? Kalau dia tergantung terpintas kat paksi Y ni. Ni graf macam mana? Ni graf panggil apa? Yang ni graf apa? Kalau bukan berkadar langsung, satu lagi tu berkadar apa? Linear. Berkadar linear. Ni berkadar linear tau. Jadi kalau dah selesai dia berkadar linear tau. Jadi kalau kita extrapolate ni, kamu percaya tak magic? Kalau kita extrapolate ni kan, dia akan pintar betul-betul kat 273.15. Jadi sebab tu lah kita ada skala Kelvin tu tau. Sebab benda ni lah. Jadi kalau kita extrapolate ni, dia akan duduk dekat-dekat dengan kawasan negatif 300 ni kan. Jadi dia akan duduk kat kawasan negatif 273.15. Tak dapat tepat lah sebab petak-petak kita tak cukup halus. Sebab tu daripada situ yang kita dapat skala Kelvin yang baru tu. Dan kalau kita plot graf dengan skala Kelvin, kita akan dapat graf yang cantik lagi. Dia tak tergantung macam ni. Faham tak dekat ni? Boleh tak kamu buat nanti yang hukum Charles ni? Boleh? Boleh cikgu. Jadi kalau ada problem, kamu tanya cikgu balik. Dari segi kalau kamu tak dapat data, untuk app kedua tu kamu boleh pakai data cikgu ni. Tapi cikgu nak kamu try plot graf dia lah sebab yang ni kira macam amali kamu. Nanti cikgu nak tengok dalam nota kamu ada lah. Amali ni Okay, yang last eksperimen. Kita dah buat 2 hukum. Satu lagi hukum apa? Tekanan. Hukum tekanan. Hukum tekanan. Jadi hukum tekanan ni dia melibatkan tekanan dengan suhu. Jadi yang ni tekanan suhu. Yang ball tadi tekanan dengan padu kan. Yang ni tekanan dengan suhu. Jadi yang ni kita tuliskan. Hukum tekanan. Alright. Jadi yang ni cikgu rasa kamu boleh lengkapkan sendiri. Dah pandai dah kan? Dah tahu kan macam nak isi? Okay, mari kita tengok. Mari kita tengok eksperimen dia. Alright, yang ni setup dia tapi eksperimen yang cikgu akan tunjukkan simulasi, cikgu tak jumpa yang sebiji setup macam ni. Macam tadilah setup dia berbeza kan. Tapi kalau kata dalam lab pun kita tak boleh buat eksperimen ni sebab kita tak ada kelalang bulat yang ada tiup yang sambung dalam kelalang bulat ni. Jadi kamu tengok macam mana kita nak menjalankan eksperimen ni. Jadi sebab kita nak baca tekanan sebab tekanan berubah dengan suhu kan. Jadi kita punya tolok Bordon lagi. Yang ni tolok Bordon kamu. Okay. Jadi dia sambung kepada kita punya kelalang bulat. Nampak tak? Kita stopkan kelalang bulat. Maknanya dalam ni ada apa? Ada gas terperangkap. Gas terperangkap. Jadi beza tak dengan hukum Charles tadi? Yang ni kamu punya isi padu boleh bertambah tak dalam ni? Isi padu gas kamu?
Tak boleh. Gas tu boleh mengembang tapi dia tak ada ruang. Betul? Jadi bila dia tak ada ruang, tekanan akan meningkat. Jadi sebab tu kita akan nampak tekanan dia berubah. Kalau eksperimen hukum Charles, bila dia nak mengembang, dia ada ruang untuk kembang. Jadi dia punya pressure dia tu malah, kan? Tapi yang ni bila gas kamu nak kembang, dia tak ada ruang untuk kembang. Bila tak ada ruang, tekanan dia akan meningkat sebab dia punya gas tu akan menghentam dinding dia lebih kerap, kan? Okey. Yang ni pun sama, kita start dengan suhu rendah. Sebab tu kita bubuh ice cube ni kita start dengan suhu 0 darjah Celsius, kata macam tu. Jadi first kali pressure kita start low lah. Jadi bila kita panaskan, apa jadi dengan tekanan dalam ni? Tambah. Tekanan akan bertambah. Jadi kalau sama kan macam tadi kan, kalau suhu bertambah, isi padu bertambah. Kalau suhu bertambah, tekanan pun akan bertambah. Yang berkadar songsang tadi satu je kan? Hubungan apa? Hubungan apa tadi yang boil tadi? Tekanan tekanan dengan Isi Isi padu. padu. Yang tu berkadar songsang. Tapi yang lain ni kamu dapati dia berkadar linear ataupun berkadar langsung. Yang ni nanti kita tengok kenapa cikgu kata atau nanti sebab graf tergantung kamu tadi kan. Okey. Jadi yang ni sama, kita akan manipulasikan suhu dia. Okay, bila kita tambah suhu dia, tekanan gas akan meningkat. Jadi cikgu tunjuk kat kamu dia punya simulasi. Okay. Hari ni kita menerangkan aktiviti lah. Jadi allow, sama juga kita ada simulasi kita. Alright, yang ni simulasi kamu yang ketiga. Nampak tak? Nampak. Nampak? Nampak cikgu. Nampak. Okay, jadi sekarang ni kamu nampak tak dia tulis Nampak? dia bubur mangga. Jadi kita kuncikan mangga ni sebab kita tak nak volume dia berubah. Kita picit dia. Dia lock. Jadi bila dia lock maksudnya yang berubah tu adalah pressure. Tekanan kamu akan bertambah. Jadi tekanan start dengan 1 atm. Jadi 1 atm tu sebenarnya tekanan sekarang. Kalau kamu ni kamu berada dalam suasana 1 atm. Sekarang ni tekanan atmosfera 1 atm. Jadi kita start tekanan gas kita pun 1 atm juga. Dia nampak tak ada heat, ada cool ni kan. Jadi bila heat maknanya kita panaskan kan. Yang ni sebab kalau kamu picit tak lepas, suhu dia akan meningkat cepat tau. Jadi kamu picit lepas tu kamu lepas. Kamu picit 2 kali. Nampak tak suhu dia meningkat? Dan suhu dia hanya boleh meningkat sampai 600 Kelvin. Jadi sampai 600 habislah, dia tak boleh nak naik dah banyak tu. Jadi cikgu coolkan balik tadi sikit. Sama juga masa kamu cool down. Okay. Jadi bila kamu start eksperimen memang ada 1 atm yang kamu kena buat adalah kamu kuncikan yang ni. Jadi bila kamu picit, lepas tu kamu lepas, lepas tu kamu ambil 5 bacaan macam yang sebelum ni, macam kita hukum Charles. Yang ni dia tak bagi kamu table. Jadi kamu kena salin tiap-tiap satu tu. Faham? Kamu kena salin apa? Kamu kena salin temperature dan kamu kena salin pressure ni. Jadi pressure adalah ATM. Sama juga cikgu nak kamu convertkan pressure ni daripada ATM jadi kilopascal. Cikgu nak kamu try convert kan. Jadi meeting ni tinggal seminit lagi. Cikgu sambung satu lagi meeting sekejap lagi. Jadi kamu picit, lepas tu lepas. Kalau kamu pandai dia cantik lah. Lepas tu kamu baca ni je, pressure. Okay, cikgu nak 2 benda je. Temperature dengan pressure kan. Jadi cikgu nak kamu ada 5 bacaan. Cikgu. Kelvin tu pun cikgu nak ambil bacaan dalam darjah Celsius ni. Sebab cikgu nak kamu plot graf tergantung macam tadi. Cikgu nak rupa graf dia sama macam tadi. Jadi kamu picit sampai 5 kali, lepas tu kamu ambil 5 bacaan pressure, lepas tu kamu isilah kamu dalam kamu punya table. Okay, jadi table ni. Jadi dalam table ni, tukar ni. Dalam ATM boleh sebenarnya, tapi cikgu nak kamu buat dalam kilopascal. Okay, dalam kilopascal